Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Zanaria binti Wahab selaku penyelaras bagi kursus BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu serta penonton yang sedang melihat video ini. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk yang sangat menarik iaitu pembentukan perkataan baru dan isu kesalahan morfologi dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ialah bahasa yang dinamik dan berkembang mengikut peredaran zaman. Jadi setiap hari perkataan-perkataan baru akan muncul. Ada yang berasal daripada pengaruh bahasa asing, ada yang terbentuk melalui proses pengibuhan dan ada juga yang berkembang akibat perubahan masyarakat dan juga teknologi. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan dua perkara utama iaitu bagaimana perkataan baru terbentuk dalam bahasa Melayu dan juga apakah isu-isu kesalahan morfologi yang sering berlaku dalam penggunaan bahasa Melayu. Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah. Pembentukan perkataan baru mempunyai dua jenis iaitu bunyi asli bahasa Melayu dan juga bunyi bahasa pinjaman. Baiklah, bunyi asli merupakan bunyi yang sememangnya wujud dalam bahasa Melayu sejak dahulu lagi. Jadi dalam sistem morfonologi bahasa Melayu ni terdapat 24 bunyi asli iaitu 6 huruf vokal dan 18 huruf konsonan. Vokal ialah A, E, I, O, U, manakala konsonan adalah huruf yang selebihnya selain daripada huruf vokal. Baiklah, di sini adalah contoh perkataan vokal, contoh cara sebutan perkataan vokal dan juga contoh-contoh vokal. Baiklah, seperti yang saya sudah jelaskan sebentar tadi, huruf konsonan adalah huruf selain daripada huruf vokal. Jadi, baiklah, di sini pula adalah contoh-contoh huruf konsonan, contoh cara sebutan huruf konsonan dan juga contoh perkataan huruf-huruf konsonan.
Baiklah, di sini pula adalah contoh cara penyebutan huruf-huruf diftong. Contohnya dari segi cara penyebutan melalui bibir ataupun lidah. Dan di sini pula adalah contoh-contoh perkataan huruf diftong. Namun, akibat pertembungan dengan bahasa-bahasa asing ini, bahasa Melayu akan mengalami pelbagai jenis proses peminjaman bunyi. Jadi bunyi bahasa pinjaman ni adalah diambil daripada bahasa lain seperti bahasa English, bahasa Arab dan juga bahasa Sanskrit. Jadi bahasa ini dipinjam dengan dan diperkayakan dengan pembendaharaan kata bahasa Melayu. Namun, akibat pertembungan dengan bahasa-bahasa asing, bahasa Melayu telah mengalami pelbagai jenis proses peminjaman bunyi. Jadi bunyi bahasa pinjaman ni adalah diambil daripada bahasa lain seperti bahasa English, bahasa Arab dan juga bahasa Sanskrit. Jadi bahasa ini dipinjam dan diperkayakan dengan pembendaharaan kata bahasa Melayu. Jadi konsonan pinjaman ni mempunyai 9 jenis huruf. Di sini pula adalah contoh cara sebutan huruf konsonan pinjaman. Dan ini pula adalah contoh perkataan konsonan pinjaman. Baiklah kawan-kawan, selain peminjaman bunyi, perkataan baru juga akan terbentuk melalui proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan ni ialah imbuhan awalan, imbuhan akhiran, apitan ataupun sisipan pada kata dasar untuk menghasilkan perkataan-perkataan baru. Jadi, proses ini wujud kerana pertambahan ilmu baru seperti kemajuan dari segi sains dan juga teknologi yang akan menyebabkan kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman ini dalam bahasa Melayu. Baiklah, selain daripada imbuhan asli dalam bahasa Melayu, kita juga turut menggunakan banyak imbuhan lain yang berasal daripada bahasa asing. Antaranya ialah imbuhan Sanskrit, Arab Parsi, Yunani, Latin, English. Jadi, bahasa Sanskrit ni merupakan bahasa terawal yang diserap masuk dalam sistem tata bahasa Melayu dan juga bahasa Sanskrit ini juga digunakan melalui para pedagang dari India yang datang ke Kepulauan Melayu semasa mereka menjadi pusat perdagangan. Jadi, kedatangan pedagang India ni dan penyebaran agama Hindu ni menyebabkan bahasa Sanskrit ni digunakan secara meluas dalam negara kita. Baiklah, ini adalah contoh imbuhan awalan bagi perkataan Sanskrit. Contohnya Maha, Eka, Tata, Pra, Dwi, Swa, Paska, Panca, Tri dan juga Tuna. Baiklah, seterusnya imbuhan Arab Parsi pula. Semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka, pengaruh bahasa Arab Parsi mula tersebar luas disebabkan oleh kedatangan pedagang Arab ke tanah Melayu kita. Jadi sebagai bahasa rasmi agama Islam, bahasa Arab ini telah mendapat tempat yang istimewa dalam kalangan orang Melayu sehingga mereka senang untuk menerima perkataan daripada bahasa tersebut untuk menjadikannya sebagai sebahagian daripada bahasa Melayu. Berikut adalah contoh imbuhan awalan bagi Arab Parsi. Contohnya awalan B. Contoh perkataan adalah binasa. Begitu juga dengan imbuhan akhiran. Akhir sekali ialah imbuhan Yunani, Latin dan juga English. Imbuhan ini merupakan imbuhan yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu. Baiklah, berikut adalah contoh imbuhan awalan bagi bahasa Yunani, Latin dan juga English. Baiklah, tuntasnya dengan adanya imbuhan-imbuhan ini, bahasa Melayu akan menjadi lebih kaya dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Baiklah, seterusnya kita akan melihat berkaitan dengan kesalahan morfologi iaitu kesalahan dalam pembentukan kata. Baiklah, kesalahan ini sering berlaku dalam penulisan dan juga pertuturan harian tanpa kita sedari. Jadi isu kesalahan ini akan melibatkan penggunaan struktur kata dan peraturan tata bahasa yang sering disalahgunakan. Sebagai contoh, penggunaan imbuhan yang tidak tepat, ejaan yang salah dan juga mencampur adukkan struktur ayat. Jadi terdapat dua jenis kesalahan yang dilakukan iaitu dalam media cetak dan juga media elektronik.
Jadi, media cetak ni merupakan alat ataupun saluran komunikasi yang merupakan bahan cetakan ataupun terbitan. Jadi, contohnya media cetak adalah surat khabar, majalah dan juga sebagainya. Jadi, peranan media cetak ni adalah sebagai wahana penyebaran penggunaan bahasa yang baik, indah dan juga puisi. Jadi, salah satu kesalahan yang sering berlaku ialah kesalahan ejaan. Contohnya dalam media cetak ataupun papan tanda. Jadi kadang-kadang kita pasti akan melihat ejaan yang salah seperti yang terdapat dalam tayangan slide yang saya tunjukkan ini. Jadi di sini kita dapat lihat isu kesalahan ejaan yang terdapat dalam surat khabar ini. Dalam surat khabar ini, perkataan anjir ini perlu ditukar menjadi ejaan yang lebih betul, iaitu anjing. Baiklah, seterusnya di dalam papan tanda ni juga dapat kita lihat bahawa perkataan ini mempunyai ejaan yang salah, iaitu klinik. Jadi kita perlu tukar kepada bahasa Melayu yang betul, iaitu ejaannya sepatutnya klinik ditukarkan menjadi klinik. Kesalahan-kesalahan ini boleh menyebabkan kekeliruan dan menjejaskan lagi pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang betul. Jadi, selain itu, isu penggunaan dialek juga turut perlu diberi perhatian kerana isu ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi, perbezaan maksud dari segi dialek dan bahasa Melayu akan membawa kepada kekeliruan terhadap pembaca yang membaca menggunakan ayat dialek. Jadi, contohnya berdasarkan tangkapan layar dari aplikasi Instagram ini, pengguna telah menggunakan dialek Kedah, iaitu dan. Contoh ayat, Alhamdulillah dan juga singgah makan di restoran walaupun dah lewat malam. Jadi, perkataan dan dalam dialek Kedah ini membawa maksud sempat atau masih mempunyai masa untuk melakukan sesuatu perkara. Tapi, perkataan dan dalam bahasa Melayu merupakan kata hubung yang akan menggabungkan ayat ataupun sesuatu perkataan. Baiklah, seterusnya isu pencampuran kod, iaitu mencampurkan dua bahasa dalam satu ayat. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Baiklah, berdasarkan tangkapan layar dalam aplikasi TikTok ini jelas menunjukkan bahawa pengguna ini menormalisasikan pencampuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam penggunaan ayatnya. Contohnya, apa-apa problem kita kena communicate. Jangan diam je. Perkataan problem dan juga communicate ini sepatutnya ditukarkan menjadi bahasa Melayu. Walaupun kita tak dapat mengelakkan penggunaan istilah bahasa Inggeris ini sepenuhnya, kita seharusnya berusaha menggunakan perkataan-perkataan bahasa Melayu yang lebih sesuai dalam konteks komunikasi hari. Seterusnya ialah isu bahasa Melayu baku. Bahasa Melayu baku ni merupakan bahasa yang diterima dalam penutur bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dalam pelbagai jenis konteks, terutamanya dalam situasi yang lebih formal. Berdasarkan tangkapan layar dalam aplikasi WhatsApp ini jelas menunjukkan bahawa perbualan yang singkat yang ditulis oleh pensyarah kepada pelajarnya dalam situasi yang lebih formal. Baiklah, akhir sekali ialah isu pinjaman perkataan asing. Bahasa Melayu mempunyai banyak jenis kata pinjaman yang terhasil daripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Sarab. Baiklah, dapat kita lihat contoh yang terdapat dalam tayangan slide ini, iaitu perkataan handphone ini sepatutnya perlu ditukarkan kepada telefon mengikut standard bahasa Melayu yang sebenar. Baiklah, kesimpulannya kita telah belajar bahawa perkataan baharu dalam bahasa Melayu akan terbentuk melalui pinjaman bunyi dan juga pengimbuhan. Selain itu, kini kita juga dapat melihat beberapa kesalahan morfologi yang sering berlaku dalam penulisan dan juga pertuturan. Sebagai pengguna dan juga penutur asli bahasa ini, kita seharusnya bertanggungjawab untuk memastikan bahasa Melayu ini digunakan dengan betul agar kekal sebagai bahasa yang indah dan juga bermutu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar pembentangan ini. Saya berharap anda semua memperolehi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.